Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masuk surah yang ke-21 ataupun awal juzuk 17, iaitu surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ni plural ataupun kata banyak kepada Nabi. Dan kenapa surah ni dinamakan surah Al-Anbiya? Sebab dalam surah ni Allah Ta'ala cerita banyak kisah para Nabi. Dan antaranya yang Nabi Yunus alaihi salam berdoa doa baginda tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, dalam surah ni lah. Kemudian dalam surah ni juga cerita Nabi Ibrahim dibakar dan bagaimana Allah mengarahkan api supaya jadi sejuk dan juga selamat kepada Nabi Ibrahim. Lepas tu lagi dalam surah ni juga Allah Ta'ala ceritakan antara petanda akhir zaman ni, keluarnya ataupun benteng yang mengurung Ya'juj dan juga Ma'juj ni pecah dan mereka turun melakukan kemusnahan daripada segenap penjuru. Lepas tu cerita perebutan ataupun pertikaian antara pemilik kambing dan juga pemilik tanaman yang diselesaikan oleh Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Banyaklah. Dan antara yang paling istimewanya di akhir surah Al-Anbiya ni, ayat yang selalu orang duk baca masa musim Maulid Nabi. Dia kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat pada sekalian alam. Pun dalam surah Al-Anbiya ni, maksudnya banyaklah yang kita boleh manfaat pada surah Al-Anbiya ni. Dan hari ni kita baca tadi ayat 1 sampai 10 ataupun muka surat yang 322. Okey, apa isu-isunya? Isunya ayat 1 ni Allah Ta'ala cerita mengenai sikap manusia yang lupa akan kiamat. Allah kata, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dia kata semakin hampir dah kiamat ni, hisab, audit manusia, masuk kiamat lah, mati ke kiamat ke, sedangkan manusia ni berada dalam kelalaian. Cuma perkataan iqtaraba ni kalau kita nak terjemah lagi tu iqtaraba ni masa semakin pendek. Macam contoh gini dah. Iqtaraba ni kalau kita nak kata ini jaraknya hidup kita. Jadi iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Dia kata makin pendek, makin dekat. Jadi terjemahan, kadang-kadang terjemahan Melayu ni dia tak berapa nak tepat. Kalau siapa mengaji bahasa Arab, dia kata iqtaraba lin-nasi hisabuhum, oh tahu dah. Maksudnya umur kita ni makin hari makin pendek, kita makin dekat menghadapi kematian dan juga kiamat. Lepas tu antara perangai orang Mekah ni pada zaman Nabi ni, Allah kata, ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tak ada peringatan daripada Tuhan hak baru datang kecuali mereka dengar dalam keadaan main-main. Lahiyatan qulubuhum, masa hati mereka lalai. Ayat ni cerita perangai orang Mekah. Datang je Al-Quran, mereka dengar tapi main-main dan hati mereka lalai. Jangan kita ingat ayat ni hanya untuk orang Mekah, ayat ni untuk kita sekali. Maksudnya kalau kita dengar Al-Quran, kita buat kita buat relax, buat main-main, tak ada beza kita dengan orang Mekah yang ditempelak oleh Allah dalam ayat ni. Lepas tu disebut ayat-ayat berikutnya, daripada ayat 3 sampai ayat yang ke-6 ni ataupun ayat yang ke-5, Allah Ta'ala cerita kecelaruan pemikiran orang Mekah. Dia nak menentang Rasulullah, dia nak kata Rasulullah ni penipu. Tak boleh sebab baginda ni daripada muda dikenal sebagai Al-Amin, amanah. Jadi dia pun bisik-bisik sesama dia. Saya ringkas dalam terjemahannya. Dia bisik sesama dia cara nak tuduh Nabi ni macam mana. Mula-mula sekali dia kata apa? Muhammad ni bawa sihir. Itu yang pertama. Kemudian seterusnya dia kata adghathu ahlamin. Mula-mula dia kata Rasulullah bawa sihir. Jadi jangan dengar cakap Rasulullah tu. Yang kedua dia kata adghathu ahlam. Adghathu ahlam maksud mimpi mainan tidur. Ahlam ni mimpi, adghath ni mimpi hak bercelaru. Sebenarnya perkataan adghath ni tuan-tuan, adghath ni plural kepada dirthun. Dirthun ni jerami. Ambil rumput jerami tu. Tapi kenapa mimpi mainan tidur ni dipanggil sebagai adghathu ahlam, mimpi hak bercelaru. Sebab mimpi adghathu ahlam ni hak mengarut ni, dia seumpama kata jerami tu yang kedudukan dia tidak teratur, berterabur, kerok piruk dan sebagainya. Begitulah mimpi hak kita kata
dikelas sebagai adghath ahlam, mimpi mainan tidur. Dan adghath ahlam ni tak ada nilai, tidak ada nilai dari segi agama. Jadi sangat malang sekali lah kalau orang ni dia terlalu berkira dengan mimpi dia. Macam mana mimpi sikit, oh semalam tadi aku mimpi dapat alamat tu dan sebagainya. Dan mimpi ni mainan tidur. Mimpi juga tidak boleh jadi hujah dalam agama. Kalau kita jumpa ada orang yang sikit-sikit cerita pasal mimpi, sikit-sikit cerita pasal mimpi, itu ada dua petanda. Satu, orang tu IQ dia rendah sebab dia mengambil sesuatu yang tidak ada nilai sebagai rujukan. Yang kedua, orang tu senang ditipu oleh syaitan. Dan kita bincang tuan-tuan dalam kuliah saya, mimpi ni ada beberapa jenis. Dan satunya adghath ahlam, ini mengaruh. Jadi adghath ahlam inilah yang mereka tuduh kepada Rasulullah dan juga Al-Quran yang baginda bawa. Kalau Al-Quran ni sekadar mimpi pelik, mimpi yang tidak ada nilai, sudah pasti mereka boleh menyanggah Al-Quran, tetapi tidak begitu. Al-Quran mereka tak mampu nak sanggah dan bawa berbagai-bagai kehebatan, isi dan juga keajaiban. Lepas tu dia kata lagi, mula sekali kata Nabi Muhammad ahli sihir. Lepas tu dia kata Quran tu sekadar hak Nabi dapat melalui mimpi yang mengaruh. Lepas tu dia kata bal huwa syairun, Muhammad tu penyair. Jadi ini pun mencelaru juga. Sebab apa dia kata Muhammad ni penyair? Kalau Muhammad ni penyair, sepatutnya mereka pun boleh menyanggah Rasulullah. Sebab orang Arab pada zaman ni berada kepada kemuncak kehebatan, dia kata bahasa Arab. Okey, lepas tu dia pun minta, dia kata falyatina bi ayah, bawa datang kepada kami ayah, tanda-tanda hak boleh kami lihat dengan mata kepala. Kama ursilal awwalun, macam orang terdahulu pernah diberikan keajaiban. Macam Musa, dia kata campak tongkat jadi ular. Isa boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi Allah Ta'ala tak jawab permintaan mereka ni sebab Allah Ta'ala tahu dah mereka ni jenis degil. Kalau bagi sekalipun mereka tidak akan beriman. Sebab di akhir Al-Quran juzuk 27 ada surah Al-Qamar, dan surah Al-Qamar tu pun dia punya muqaddimah sama dengan surah Al-Anbiya. Kalau surah Al-Anbiya yang kita baca ni, dia mula iqtarabal linnasi hisabuhum, semakin hampir kepada manusia hisab mereka. Dan surah Al-Qamar Allah Ta'ala sebut iqtarabal linnasi iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, sudah semakin hampir kiamat, bulan pun terbelah. Rupanya di Mekah Nabi pernah sekali dengan izin Allah membelah bulan, potong dua bulan tu, duduk sebelah ni separuh, sebelah ni separuh, sebab permintaan mereka. Dan Allah pernah menunaikan permintaan mereka nak lihat benda ajaib. Muhammad, kalau betul mu ni Nabi, kami tak mahu Quran ni, kami nak benda ajaib, kami nak membelah bulan. Dengan izin Allah Nabi belah bulan, sudahnya tidak beriman juga, dia kata sihir. Jadi pengajaran kepada kita, kita beriman kepada Allah, biarlah keajaiban itu keajaiban ilmu dan juga akidah yang kita yakin, bukan keajaiban berdasarkan apa yang kita lihat. Contohnya kita sebelum ni hantu raya tak semayang. Sekali kita tengok langit pada malam 12 Rabiul Awal, kita tengok langit, nampak kalimah Allah tertulis di langit. Kita pun bertaubat. Tuan-tuan percayalah, hak jenis lagu tu seminggu je bertaubat. Kenapa dia melihat keajaiban, bukan dia merasai keajaiban ilmu itu sendiri. Sebab tu tuan-tuan jangan terlampau ghairah lah. Belah buah apa? Buah tembikai ada kalimah Allah. Jangan terlampau ghairah. Kenapa kita beriman kepada Allah? Bukan kerana benda tu. Sebab kalau kita beriman kerana keajaiban benda tu, bila keajaiban tu tak ada, kita mula persoal ketuhanan Allah. Dan bangsa ataupun umat yang diberikan keajaiban ni siapa? Bani Israel. Macam-macam keajaiban, belah laut, tongkat jadi ular. Mereka tengok mereka tu, Firaun mati lemas. Tetapi sudahnya mereka kufur juga kepada Nabi Musa. Kalau boleh kita nak seperti para sahabat Nabi, mereka tidak melihat keajaiban, tetapi mereka melihat keajaiban ilmu, akhlak dan juga Al-Quran yang dibawa oleh Nabi itu. Okey, seterusnya isu berikutnya yang dimainkan oleh musyrikin Quraisy, dia kata apa? Muhammad, mu ni seorang manusia. Sepatutnya kalau Allah Ta'ala nak hantar Nabi, dia tak hantar manusia, dia hantar malaikat. Mudah sikit kami nak ikut. Jadi Allah Ta'ala pun turun ayat ke-7 dan juga ke-8 ni menjawab soalan itu. Kalau kita fikir logik betul juga Kalaulah Nabi ni daripada kalangan malaikat, maksudnya boleh meraih, boleh terbang, boleh buat benda-benda ajaib, mudah sikit orang Mekah nak beriman. Jadi cara jawab dia macam mana? Allah kata ayat ke-7 ni, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Tak pernah kami utus
sebelum kamu Muhammad, nabi-nabi ini melainkan lelaki manusia. Tak ada. Lepas tu Allah pun kata ujung ayat ni, fasalu, maka tanyalah ahlaz zikri. Ahlaz zikri di sini sebenarnya orang yang berpengetahuan, merujuk kepada ahli kitab di Madinah. In kuntum la ta'lamun. Apa maksud dia? Orang Mekah ni dia kata, Muhammad, mu ni ahli sihir, mu ni penyair, mu ni orang gila, tapi mereka tak mampu nak menandingi Nabi. Lepas tu dia kata, ni logik mereka ni, Muhammad, kalau betul lah mu ni Nabi, patutnya bukan kamu manusia, mestilah malaikat. Jadi Allah berkata, fas'alu, maka ginilah, tanyalah ahli kitab yang berada di Madinah tu, adakah sebelum aku ni ada nabi-nabi di kalangan malaikat? Sebab apa mereka ahli kitab Madinah tu dah kenal nabi-nabi sebelum aku, dah kenal Musa, Isa, Daud dan sebagainya. Cuba pergi ke sana, tanya mereka, ada tak sebelum ni nabi-nabi dalam kalangan malaikat? Dan jawapannya pasti tidak ada. Ini maksud sebenar ayat ni. Biasa orang ceramah sikit, kita kena rujuk kepada pakar bidang. Kita pun baca fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Sebenarnya ayat ni maksud dia, tanyalah kepada ahli kitab di Madinah tu, kalau kamu tak tahu adakah manusia ni pernah diutus dalam kalangan malaikat, ataupun adakah rasul ini pernah diutus dalam kalangan malaikat ataupun manusia biasa. Ini maksud sebenar ayat ni, tuan-tuan. Boleh ke tidak kita nak pakai untuk, biasa kita pakai ni rujuk pakar, jangan memandai, fasalu ahlaz zikri, boleh, tak ada masalah, ada kaedah dia tu. Cuma kalau boleh kita faham ini sebenarnya. Dan ayat ni, fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, diulang sebut oleh Al-Quran 2 kali, surah ni dan juga surah An-Nahl sebelum ni. Dan dalam kedua-dua surah isunya sama. Orang Mekah pertikai kerasulan Nabi. Dia kata Nabi tak patut dalam kalangan manusia, patutnya kena malaikat. Jadi Allah kata bayah cerita pupuk ni. Orang kenal ada Yahudi Madinah, ahli kitab kenal, respect tak mereka? Respect. Kenapa kamu respect mereka? Sebab mereka dah ada kitab, dah ada petunjuk. Pergi ke Madinah, fasalu ahlaz zikri, tanya mereka ada ke tidak nabi-nabi sebelum ni malaikat. Kalau mereka kata tak ada, manusia belaka, jadi tidak ada alasan bagi kamu untuk menolak Muhammad atas dasar dia manusia. Okey, dan Allah Ta'ala sebut ayat ke-8, wa ma ja'alnahum, tidak pernah kami jadikan para nabi sebelum kamu ni jasad-jasad yang tak makan makanan, wa ma kanu khalidin, dan mereka tak kekal. Maksud nabi-nabi ni manusia, dia makan, dia minum, dia lapar. Wa ma kanu khalidin, dan mereka juga tidak kekal. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mati belaka dah. Dan ada satu lagi ayat, tuan-tuan, ayat yang ke-34. Allah Ta'ala sebut lagi sekali, tidak ada manusia yang kekal. Jadi tuan-tuan, ayat 8 surah Al-Anbiya dan juga ayat 34 surah Al-Anbiya juga, ini antara dua ayat yang digunakan oleh sebahagian ulama menafikan Khidir, Nabi Khidir itu masih lagi hidup. Itu perbincangan yang sangat menarik. Tak cukup masa macam ni, kita bincang next time. Kemudian akhir sekali ayat ke-10, Allah kata laqad anzalna ilaikum, sesungguhnya diturunkan kepada kamu wahai orang Mekah, kitaban, sebuah kitab, Al-Quran, fihi, padanya zikrukum. Zikrukum maksudnya kemuliaan kamu. Afala ta'qilun, kenapa kamu tak fikir? Sebab apa? Orang Mekah ni ataupun orang Arab sebelum Rasulullah dibangkitkan digelar sebagai bangsa ummi, bangsa buta huruf, maksudnya tak ada nilai, tidak terpelajar. Manakala Yahudi dengan Nasrani digelar sebagai ahli kitab, maksud orang yang dah ada kitab, terpelajar. Dan orang Arab ni sebelum Al-Quran turun memang tidak dikenali. Kalau kenal pun sebagai bangsa hak teruk, tak bertamadun, jahiliyah. Sekarang Al-Quran turunnya Al-Quran menjadi sebab orang Arab ni menjadi bangsa yang hebat, mulia, diberi petunjuk. Jadi Allah pun ketuk kepala orang musyrikin Quraisy ni. Quran ni turun sebagai satu kemuliaan kepada kamu, kenapa mu tolak Quran ni? Jadi ayat ni untuk orang Mekah dan juga untuk kita. Kita soal diri kita sendiri. Al-Quran memang sebuah kitab yang diturunkan untuk memuliakan kita semua. Jadi adakah kita memuliakan diri kita dengan mengambil manfaat daripada Al-Quran? Muhasabah diri sendiri. Agak-agak lepas Ramadan hari tu sampai hari ni dah berapa kali kita khatam? Ataupun kita cuma khatam Al-Quran pada bulan Ramadan saja. Lepas Ramadan kita ambil Quran, kita simpan. Jadi kalau boleh jangan begitu. Kita kena berterusan. Kenapa Al-Quran disebut
fihi dzikrukum, padanya dia kata ada kemuliaan kamu mengatasi orang lain. Jadi malang sekali lah kalau benda ada depan mata lah ni, kita tak ambil kesempatan, tak ambil manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, alhamdulillah hari ini kita masih diberi peluang oleh Allah. Dan kita baca tadi dalam surat subuh ayat 11 sehingga 24 surah Al-Anbiya. Kalau nak buka muka surat 323 Quran ni. Okey, ada beberapa isu lah. Isu yang pertama, Allah Ta'ala cerita mengenai kemusnahan umat lampau, iaitu daripada ayat 11 sampai 15. Ayat ni disebut secara umum. Allah kata wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah. Berapa banyak kami musnahkan negeri-negeri yang dahulunya zalim, jahat penduduknya. Wa insya'na ba'daha qauman akharin, dan kami bina ataupun wujudkan selepas mereka kaum yang lain. Dalam ayat ini disebut secara umum. Jadi kita faham ayat ini umum ditujukan kepada umat-umat terdahulu macam Nabi Nuh. Allah Ta'ala musnahkan, lepas tu diganti dengan Hud, lepas tu musnah lagi berterusan. Cuma Imam Al-Qurtubi pada ayat 11 ni dia sebut, dia kata ini satu bangsa penduduk hadur. Dia kata penduduk hadur di sebelah Yaman. Tapi walau bagaimanapun, oleh kerana ayat ni sebut secara umum, kita kata umum ialah. Itu mungkin pandangan Imam Al-Qurtubi. Kemudian Allah Ta'ala cerita saat mereka, bila mereka dimusnahkan. Ni ayat ni agak unik. Sebab apa? Dia cerita manusia ni hebat, jahat, sombong tak mana pun, bila berlaku bencana nak dimusnahkan Allah dengan ribut, taufan, bencana alam dan sebagainya, manusia ni dia akan lari nak selamatkan diri. Dia kata apa? Falamma ba'ahassu ba'sana, bila mereka merasai azab kami, idahum minha yarqudun, ada sebahagian mereka ni kata yarqudun. Yarqudun ni kalau terjemah secara literal, yarqudun ni menghentak kaki, tapi kalau baca dalam terjemahan ni dia kata lari dengan, kata lari lintang pokang. Lepas tu ketika mereka lari lintang pokang ni nak selamatkan diri, sebenarnya sombong duk lawan Nabi-Nabi ni. Bila datang sungguh azab, mereka pun lari lintang pokang. Masa tu seolah-olah dikatakan masa mereka nak menyelamatkan diri tu, Allah apa dikatakan kepada mereka oleh malaikat ataupun Allah, la tarqudu, jangan duk lari lintang pokang, warji'u ila ma utriftum fihi, baliklah ke tempat kamu duk biasa duk sombong tu. Cuma perkataan tarqudu ni, ar-raqdu ni kalau ikut sebenarnya dia kata hentak kaki pada kuda. Contoh naik kuda naik kuda biasa kalau nak bagi kuda ni bergerak dengan lebih laju, dia akan hentak kaki, keping. Itu masa ar-raqdu. Maksudnya bila berlaku bencana alam ni dan mereka tahu mereka akan dimusnahkan oleh Allah, mereka akan lari lentap pokang. Dan pada masa tu malaikat ataupun Allah kata, buat apa nak larinya, stay lah di negeri kamu. Sebab dulu masa Nabi-Nabi ni datang cerita mengenai syurga, neraka, dosa, pahala, kamu tak peduli dan kamu sombong sungguh di negeri ni, biar balik ke sini. Lepas tu mereka pun masa nak lari tu, nyawa pun dicabut oleh Allah. Dia kata apa? Qalu, mereka penduduk negeri ni berkata, ya wailana, dia kata celakalah kami, inna kunna zalimin, kami ni orang yang jahat. Dan begitulah keadaan mereka sehinggalah Allah kata hatta ja'alnahum hasidan khamidin, sehinggalah kami jadikan mereka ni seumpama pelita-pelita yang padam. Khamidin ni padam, maksud nyawa manusia ni diibaratkan seperti api pada pelita. Nak sombong tak ke mana wahai manusia, kalau Allah Ta'ala nak matikan kita sekadar tiup sekali tu padam. Jadi oleh kerana kita ni terlalu fragile, jangan sombong. Bila datang peringatan daripada Allah, terima, jangan sombong. Sebab apa? Kita sombong sekarang, keluar dilanggar kita, pecah kepala, mati tu. Umpama gitu ya manusia ni. Okey, kemudian Allah Ta'ala sebut ayat 16, dia kata wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala buat alam semesta ni bukan sia-sia, ada peranan, ada tujuan dia.
Jadi bila Allah Ta'ala buat alam ini tanpa, kita kata sia-sia, buat kerana tujuan-tujuan tertentu, maksudnya alam ini seolah-olah satu medan yang luas untuk kita buka, kita buat kajian, dapat manfaat dan akhirnya mengembalikan kehebatan, keagungan itu kepada Allah. Lepas tu kalau baca tafsir yang dia kata apa? Allah Ta'ala tidak buat alam ini sia-sia, tetapi Allah Ta'ala nak kita kenal dia. Sebab tu antara benda bagus untuk meningkatkan iman kita ni tuan-tuan, kita duduk perhati alam, tengok burung terbang, tengok langit, hujan semua sekali, hujan turun ke bumi, jatuh ke bumi. Lepas tu bumi ni menyerap air ni, akhirnya menumbuhkan pokok ni pula jenis yang sama tetapi menghasilkan buah hak berbeza rasa. Hak ni sama juga, kita kata apa, mangga kelas A bila kita makan manis, sebelah tu kita makan kelas A juga, kurang manis sikit. Benda gini menyebabkan kita perlu berfikir. Cuma ada sebahagian orang sufi, dia bawa satu hadis. Hadis yang kata apa? Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi. Dia kata apa? Allah berkata dia ni adalah Tuhan yang tersembunyi kehebatan dia. Jadi dia pun mencipta makhluk supaya makhluk ni mengenali siapa Tuhan. Walau bagaimanapun hadis ni tuan-tuan dihukum oleh sebahagian ulama hadis sebagai palsu. Hadis palsu. Jadi cukuplah kita mengatakan alam ini tidak dicipta sia-sia oleh Allah seperti ayat ni dengan tujuan untuk kita mengenal dia. Kita tak payah pakai hadis palsu lah. Dan antara peranan Allah Ta'ala buat alam dan juga bawa Islam ni supaya dia boleh memusnahkan kebatilan. Dia kata bal naqdhifu bil haqqi, kami berikan kebenaran alal batil, ke atas kebatilan, fayadmaghu, lalu kebatilan itu musnah. Dan seterusnya ayat 19 20, ini antara kehebatan Tuhan juga ni. Dia kata walahu man fis samawati wal ard, dan bagi Allah semata-mata semua makhluk yang berada di langit dan juga di bumi. Kenapa disebut langit dan bumi, dan kenapa didatangkan perkataan langit itu dengan plural as-samawat, bumi ini satu? Sebab langit jauh lebih besar, lebih luas berbanding bumi yang satu. Kalau kita boleh travel ke angkasa lepas, bumi ini seumpama sebutir pasir di padang pasir yang luas. Itu bumi. Kemudian Allah Ta'ala kata bumi, langit semua milik dia. Betul, antara makhluk Allah yang berada di langit adalah para malaikat, dan Allah Ta'ala sebut di sini. Sebut di sini sifat malaikat. Dia kata wa man 'indahu, dan malaikat hak berada bersama-sama Tuhan, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka ni la yastakbirun, tidak sombong daripada menyembah Allah. Bila dia kata tak sombong daripada menyembah Allah, kenapa disebut? Sebab kita manusia ni secara fitrahnya suka malaikat. Contohlah kita tengok watak superhero, Superman ke apa ke, itu semua watak-watak malaikat. Dan bila kita tanya dua pilihan, awak suka setan ke suka malaikat, manusia akan kata kami suka malaikat. Kenapa? Malaikat ni makhluk yang suci, yang powerful dan sebagainya. Begitu juga Fir'aun ni, kalau baca dalam Quran, jahat-jahat dia pun dia pertikai Nabi Musa. Dia kata kalau Allah Ta'ala nak hantar Nabi, tak payah kamu wahai Musa, malaikat dihantar oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala tahu kita ni manusia sangat mengkagumi para malaikat. Allah pun seolah nak cerita alam ini sebesar-besarnya aku punya. Usahakan kamu wahai manusia hak demah, macam lampu hak boleh padam anytime tu. Malaikat yang begitu punya hebat, malaikat yang kamu sangat cintai itu, patutnya bila kamu cinta, suka malaikat, kamu ikut perangai dia lah. Malaikat ni tidak seperti kamu. Kenapa? Malaikat ni la yastakbiruna an ibadatihi, tidak sombong daripada beribadat kepada Allah, wala istahsir, dan tidak pernah kata lalai. Lepas tu malaikat ni Allah kata yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka ni bertasbih kepada Allah siang malam tak putus-putus. Jadi orang pernah tanya seorang ulama, macam mana malaikat ni boleh bertasbih tanpa putus walaupun sekelip mata? Jadi ulama tu nak bagi faham, dia kata malaikat ni, kalau kita manusia, oksigen kita yang menyebabkan kita boleh bernafas secara berterusan. Tapi malaikat dia punya oksigen adalah zikir, tasbih kepada Allah. Jadi kesimpulan dia, Allah hebat. Dia buat alam semesta tanpa sia-sia. Di samping Allah tu ada makhluk hebat juga, apa dia? Para malaikat.
Dan malaikat ni hak kita kagumi sentiasa beribadat kepada Allah dan tak sombong. Jadi agak-agak kali kita rasa kita hebat lagi pada malaikat, tak payah semayang, tak payah sembah Allah dah. Dan itu sebenarnya satu tindakan yang kurang cerdik lah. Dan yang terakhir sekali ayat 22 dan sampai habis ayat 24 ni Allah Ta'ala cerita Tuhan yang mentarbiyah alam kena satu saja. Allah berkata ayat 22 ni. Dan kita orang Melayu ni, kita tak sampai menyekutukan Allah, sembah tokong. Tapi kenapa ayat ni relevan juga untuk orang Melayu ni? Sebab orang Melayu ni setengah tu percaya kepada benda khurafat, percaya tangkal, azimat dan sebagainya. Jadi orang percaya tangkal, azimat ni seolah-olah dia kata Allah bagi sikit kuasa kepada tangkal azimat. Maksud tangkal azimat ni berkongsi kuasa dengan Allah. Sedangkan benda tu tak. Allah Tuhan satu-satunya. Pada ayat yang ke-22 ni dia kata law kana fihi ma alihat. Kalau sekiranya di langit dan juga di bumi itu banyak Tuhan, banyak dewa, illa Allah, selain daripada Allah, la fasadata, sudah pasti alam semesta ni akan musnah. Jadi Allah berkata fa subhanallah, maha suci Allah Tuhan yang memiliki arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Dan tuan-tuan, kalau kita perhati dalam Quran, ayat-ayat hak cerita Allah Tuhan yang satu memang disebut banyak kali, sehingga ulama buat pembahagian Al-Quran ni ada 3 jenis isi dia. Yang pertama tauhid, di langit di bumi Allah Tuhan yang satu, dia satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Yang kedua cerita mengenai syariat, hukum hakam, halal haram, nikah cerai semua sekali. Dan yang ketiga kisah sejarah umat lampau dan sebagainya. Jadi kita baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Surah Al-Ikhlas tu dikenali juga sebagai surah Al-Asas, asas akidah, atau surah At-Tauhid, satu surah yang cerita mengenai ketuhanan Allah. Sebab tu bila kita baca surah Al-Ikhlas ulang 3 kali seumpama baca satu Quran. Sebab apa? Quran ni yang mana jumlah ayat dia 6236 tu, 6236, isi dia 3 saja, tauhid, akidah, tauhid, syariat dengan hukum hakam. Jadi surah Al-Ikhlas satu surah dah merangkumi isu 1/3 Al-Quran. Jadi kali 3 dibaca 3 kali sama dengan satu Al-Quran. Ini itulah banyak lagi contoh-contohnya. Dan insya-Allah untuk kuliah akan datang kita akan bincang mengenai ini banyak fenomena alam. Kalau kita mengaji sains, ada cerita mengenai Big Bang, mengenai alam semesta ni dahulunya satu, kemudian berlaku letupan yang besar, akhirnya terciptalah alam. Rupanya disebut dalam surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala cerita mengenai fungsi gunung ganang dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala cerita juga nanti dalam ayat 34 untuk kata-kata sesi akan datang ni, berkaitan dengan tak ada manusia yang hidup kekal, semua akan mati. Dan ayat 34 tu dah macam sebagai tahu semalam yang digunakan oleh ulama yang menolak kepercayaan setengah orang yang mengatakan Khidir masih lagi hidup. Itu pun boleh bincang panjang lebar. Walau bagaimanapun Sabtu Ahad depan saya tak ada balik kampung. Jadi Sabtu Ahad lagi sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan pagi ini untuk bersama. Dan alhamdulillah pagi ini kita sambung lagi surah yang kita baca pada minggu-minggu sebelum. Hari ini kita baca sambung surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Jadi tuan-tuan tengok Al-Anbiya ayat yang ke-25. Hari ini secara umumnya ada 4 isu besar. Yang pertama ayat 25 Allah Ta'ala cerita Nabi-Nabi diutus semuanya untuk membawa satu isu, iaitu tauhid. Kita tahu Rasulullah dan Rasul tidak akan diutuskan sebelum kamu Muhammad, mana Rasul pun kita melainkan nuhi ilaih, kami bawa kepada wahyu kepada Nabi itu. Rasul akan nabu la ilaha illa ana fa'bud. Jika Tuhan menaikkan aku, maka sembahlah. Jadi kesimpulannya kalau kita betul-betul nak beragama, kita kena ikut apa yang diajar oleh para Nabi, yang ditetapkan oleh Nabi daripada tauhid. Kemudian ayat yang ke-26 sampai 28 cerita mengenai para malaikat.
Allah kata waqala ittakhadha ar-rahman waladan subhanahu. Dan mereka ada segelintir orang Arab mengatakan Allah ambil anak, Allah ada anak, itu para malaikat. Jadi Allah tak menafikan benda itu. Sebab Allah tak mencipta siapa malaikat. Dia ada beberapa sifat. Dia kata ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tak sifat dia. La yasbiqunahu bil qawl, dan malaikat ini tidak mendahului arahan Allah. Lepas itu mereka malaikat juga sangat patuh dan mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada satu orang tanpa Allah sahaja. Kenapa sebut malaikat di sini nak cerita malaikat ini antara makhluk yang manusia pun juga ada manusia syukur. Jadi kalau malaikat yang itu punya yang kita gambarkan sebagai superhero ini pun patuh kepada Allah, kita lagi dan lebih lagi kepatuh. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia minat sesuatu, dia akan ikut apa dia minat. Contohlah kalau kita perhati watak-watak superhero, manusia puja, manusia Superman atau apa semua ada kuasa luar biasa. Dan kuasa luar biasa itu digambarkan ada juga pada para malaikat. Jadi kalau kita minat superhero, kita kena ikut cara mereka. Begitulah juga kita ikut cara para malaikat sebagai hamba Allah yang sangat mematuhi segala arahan Allah. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga ni panjang sikit mengenai kuasa Allah di alam semesta. Itu kita boleh tengok pada ayat 29 sampai 33. Tengok ayat 30. Allah kata awalam yarul ladzina kafaru idza tawaqa fi bati anna as-samawati wal arda, sesungguhnya langit dahulu dan juga bumi kanata ratqa lahu berpadu seketul. Fafatahna mana kami pecahkan dia. Ini kalau mengenai sains ni antara teori zaman moden yang orang tak tahu ditemui oleh kita kata astronomis moden. Dia kata teori Big Bang. Big Bang ni maksudnya alam semesta ni dulu kosong, tak ada. Jadi macam berpadulah. Kemudian untuk mencipta alam ni ada berlaku satu letupan yang sangat kuat, luar biasa. Letupan ni menyebabkan tercetusnya alam semesta ni. Banyaklah kajian-kajian dibuat. Dan teori Big Bang ni setakat saya duk baca-baca, astronomi jumpa teori ni pada sekitar tahun 1950-an. Tapi bila kita baca ayat ni, Allah tak nak cerita apa. Langit bumi ni dahulunya dia kata ratqa, berpadu, lalu kami pecahkannya. Allahu alam. Maksudnya Al-Quran mendahului zaman lah. Cuma mungkin penjelasan dulu tak ada nama teori Big Bang. Tapi Quran difaham oleh para sahabat Nabi di zaman awal Islam dahulu. Begitulah kejadian alam ni. Lepas tu yang menariknya ayat 30 ni, lepas Allah Ta'ala kata dulu bumi langit ni seketul, kemudian berkembang ataupun kita kata meletus, tercipta alam semesta. Allah Ta'ala bersebut waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air semua benda hidup. Jadi kita boleh simpulkan air ni antara makhluk Allah yang paling awal dicipta seiring dengan kita kata meletusnya, pecahnya alam semesta ni. Lepas tu kalau kita baca dalam ayat lain, contoh dalam surah Hud, Allah Ta'ala cerita dia mencipta langit bumi, dan pada waktu langit bumi diciptakan tu arash tu berada di atas air. Dia kata wa kana arsyuhu 'alal ma', arash Allah berada di atas air. Lepas tu kalau kita baca dalam hadis-hadis, antara makhluk Allah yang disebut awal juga dicipta adalah arash. Lepas tu hadis lain sebut qalam. Bila Allah Ta'ala cipta qalam, qalam pun mula menulis takdir yang bakal berlaku wujud di alam semesta. Dan dalam ayat tu juga disebut berkaitan dengan air, sama juga di sini. Dan air ni pun sangat logik kalau kita kata antara makhluk Allah yang paling awal dicipta. Sebab apa kalau saintis nak cari planet-planet yang boleh menjadi planet yang boleh didiami oleh manusia, saintis akan cari air dulu. Kalau ada air di situ, barulah planet tu boleh menjadi tempat tinggal yang sesuai. Dan Al-Quran sebut ayat ni. Jadi lepas ni kita minum air ke apa, kita kena bersyukur. Sebab dengan air, manusia boleh hidup dengan sempurna. Kemudian ayat yang ke-31, Allah Ta'ala cerita lagi kekuasaan dia di alam semesta ni. Antaranya
bumi ya. Dia kata waja'alna, dan kami jadikan fil ardi, di bumi ini rawasiya. Rawasiya ni gunung-gunung, gunung ganang. Antamida bihim, apa tujuan dia? Supaya kukuh kedudukan kamu, ataupun gunung tu membantu. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut gunung ni sebagai bukit bukan sebagai pasak bumi. Dia kata wal jibala autada, pasak bumi. Nak bagi faham contoh mudah macam ni lah. Kita kata alam semesta atau bumi kita ni, kalau dibiarkan kosong begitu sahaja, seperti kita ambil kapek ni, kita letak atas lantai, kemudian kita pun berdiri atas kapek tu, kawan kita tarik, kapek kita akan jatuh. Jadi untuk pastikan kedudukan kita atas kapek ni stabil, kita pasang paku 4 penjuru, orang tarik tak akan jatuh. Ataupun contoh lain, kita bawa sampan, kita pun berdiri tengah-tengah sampan, kedudukan kita stabil. Kalau kita lari duduk di hujung sampan, sampan akan terjongkek, kita akan jatuh. Jadi cara nak stabilkan kedudukan ni, kita perlu letak barang berat-berat yang kita andaikan seperti gunung, bukit, letak hujung, letak penuh, kita berdiri di hujung pun stabil kedudukan. Itu antara fungsi bukit bukau, gunung ganang. Sebab itulah, ingat lagi saya tahun 92 ketika Highland Towers runtuh di Hulu Kelang tu, beserta almarhum Datuk Ishak Baharum pergi ziarah kawasan tu, Mufti Selangor. Orang tanya dia, dibaca sepatah ayat, dia kata wal jibala autada, bukit-bukit ini adalah pasak bumi. Rupanya teguran yang dibuat oleh almarhum Datuk Ishak Baharum tu nak tegur pihak kerajaan supaya jangan biarkan kontraktor-kontraktor yang rakus ni taruh bukit-bukit tu untuk dijadikan pembangunan. Dibimbangi bila kita cabut paku menjadikan bumi ni tak stabil. Macam kita kata kapek tadilah, kita cabut paku, kedudukan tak stabil. Bila kita tak usik paku tu, kedudukan kita stabil. Ini tuan-tuan adalah prinsip kepada ilmu geologi ya, disebut oleh Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-32, ini pula cerita mengenai angkasa ni. Allah kata waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, dan kami jadikan langit itu saqfa, bumbung, mahfudha, yang terjaga. Banyak tafsiran mengenai bumbung yang terjaga. Satunya, langit ini menyimpan rahsia Allah. Dan dikatakan kalau kita baca dalam surah-surah lain, sebelum kebangkitan Rasulullah SAW, jin-jin, setan ni, dia biasa naik ke langit mencuri berita langit. Dia dengar berita-berita langit, lepas tu dia turun ke bawah, dia pun campakkan berita tu bercampur dengan pendustaan, tipu, benda karut kepada pawang ataupun kahin. Jadi bomoh ni pun ataupun kahin ataupun pawang, dibuat ramalan berdasarkan berita langit yang disampaikan kepada dia tu melalui setan ataupun jin. Jadi banyak benda tepat pada ramalan mereka. Jadi sejurus selepas Rasulullah dibangkitkan, Allah Ta'ala pun tutup pintu langit. Naik je setan, jin ke atas ni, mereka akan dipanah dengan panah-panah berapi yang disebut sebagai taik bintang dan sebagainya. Itu ada perbincangan panjang lebar lah. Kalau nak hurai hak tu saja tuan-tuan, kena baca surah Al-Jin, ada perincian. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang lebih moden, dia kata apa? Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, dan kami jadikan langit ini sebagai bumbung yang terjaga. Ini merangkumi, kita kata, lapisan atmosfera. Kalau bumi ini tidak ada lapisan atmosfera di langit tu, apa sahaja objek-objek asing daripada angkasa lepas, bila nak jatuh ke bumi, dia boleh masuk begitu sahaja, akan menyebabkan bumi terdedah kepada berbagai bahaya, objek-objek luar angkasa. Jadi Allah Ta'ala buat lapisan atmosfera tu untuk mengawal kedudukan kita ni tidak berada dalam bahaya. Okey, habis ayat 33 tu biasalah siang malam. Tengok ayat 34 dan juga 35. Ini Allah Ta'ala cerita mengenai mati ya. Allah kata, tengok ayat 34, Allah kata wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Tidak pernah kami jadikan bagi manusia sebelum kamu Muhammad hidupnya kekal. Adakah kalau kamu mati mereka boleh kekal? Sebab apa ayat ni turun ni? Orang Mekah, musyrikin Quraisy, oleh kerana pesatnya pembangunan dakwah Nabi ni di Mekah, mereka tak boleh nak halang. Mereka pun berdoa. Dia kata apa? Ya Allah, cepat-cepatlah bagi Muhammad ni mati. Kalau Muhammad ni mati, habislah dakwah dia ni. Jadi Allah pun turunkan ayat ini. Allah kata tak pernah lagi orang sebelum kamu ni Muhammad hidupnya kekal
Adakah kalau kamu mati Muhammad, mereka tu musyrikin Quraisy hak mengharap kematian kamu tu boleh kekal? Tak ada juga. Sebab apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang tu akan menemui mati. Ayat ni dengan jelas disebut tidak ada orang sebelum Rasulullah ni hidupnya kekal, mati belaka. Dan ayat ni tuan-tuan pegang betul-betul. Dipegang oleh ramai juga para ulama yang menafikan kepercayaan setengah orang yang mengatakan Khidir tu masih lagi hidup. Nabi Khidir ni begini, ada orang percaya lah. Dia kata ada 4 makhluk yang diberikan penangguhan tak mati sampai kiamat. Yang pertama dia kata iblis. Itu ya, ada dalil yang jelas. Yang kedua Nabi Isa alaihi salam, itu pun ya, ada dalil daripada Al-Quran yang jelas dan juga hadis sahih. Yang ketiga dia kata Nabi Khidir. Sebab apa? Nabi Khidir pernah minum air atma jiwa ataupun dipanggil ma'ul hayah, fountain of youth, air atma jiwa. Minum air itu tak mati, kekal remaja sampai ketua. Kemudian yang keempat dia katakan ditangguh kematian Nabi Ilyas. Tuan-tuan, yang dalilnya jelas sahih adalah iblis dan juga Nabi Isa. Ada pun dalil yang mengatakan Nabi Khidir ni masih lagi hidup dengan berbagai andaian dia, itu tidak sahih. Jadi berdasarkan ayat ni, macam contoh Syekh Yusuf Qardawi dan ramai lagi ulama-ulama lain, macam Imam Bukhari sendiri pun dia katakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Cerita minum ma'ul hayah tu cerita Israiliyat, cerita-cerita karu hak kita tak boleh nak pakai lah. Nabi Ilyas pun sama. Nabi Ilyas ada riwayat cerita bagaimana Rasulullah pernah bertemu dengan Nabi Ilyas ni ketika Rasulullah mengembara, dan hadis tu pun ulama hadis kata hadis palsu. Jadi lebih baik kita berpegang kepada yang sahih sahaja. Dan ayat ni sangat jelas lah. Cuma ada yang pendapat berikutnya yang mengatakan Khidir ni masih lagi hidup. Sebab apa? Dia kata Khidir ni bukan manusia tapi malaikat. Ini satu pandangan, tapi pandangan tu pelik sikit lah. Sebab apa? Dalam surah Al-Kahfi itu ada penjelasan dia. Jadi lepas ni tuan-tuan, janganlah kita diselubungi khayalan lagi nak cari Khidir. Tetapi walaupun kita ada juga ulama yang kata Khidir ni masih lagi hidup. Tapi kalau saya cenderung nak pegang pendapat mengatakan Khidir sudah lama meninggal dunia. Sebab apa? Banyak dalil-dalil yang dibawa oleh para ulama yang mengatakan Khidir sudah meninggal dunia ni, dalil itu sangat kuat. Kemudian yang terakhir sekali Allah kata di hujung ayat 35 ni, dia kata wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kamu wahai manusia dengan syar, dengan keburukan, wal khairi, dan juga kebaikan sebagai ujian. Maksudnya kita ni kalau kita dapat susah, kita sedar ini ujian Allah. Tetapi kalau kita dapat kesenangan, kita jarang susah nak sedar ini ujian Allah. Rupanya ujian Allah datang dalam kesusahan dan juga dalam kesenangan. Contoh hak senang ni, orang hak sihat segar bugar, rumahnya tak ada jauh sangat daripada surau masjid ni, tapi malas tak mau datang ke surau masjid. Itu ujian tu, gagal dalam ujian kesenangan. Bila sebut pasal surau masjid ni, cerita pak mentua saya. Belakang rumah pak mentua saya ada seorang jiran lah, dia ni kaki surau masjid. Semasa dia sihat segar bugar, memang pergi ke surau masjid tak tinggal. Lepas tu kena stroke. Bila kena stroke, tak boleh pergi ke surau masjid lah. Jadi pak mentua saya pun kesian ke dia. Dia kata kalau ikut hati nak pergi ambil, bawa, pimpin setiap kali, tapi tak mampu. Jadi kesimpulan dari kita ni, masa sihat segar bugar ni, datanglah ke surau masjid, majlis ilmu. Jangan sampai kena stroke, sakit tak boleh bangun, barulah fikir nak datang ke surau masjid. Orang hak jenis macam ni sebenarnya tuan-tuan rugi. Sebab apa? Dia tidak ada pahala pencen. Orang hak masa muda, masa sihatnya selalu datang ke surau masjid ni, lepas tu tiba-tiba dia jatuh sakit, tak boleh datang ke surau masjid. Walaupun dia tak semayang di surau dan juga masjid, tapi rasa hatinya nak pergi ke masjid. Orang macam ni disebut mendapat pahala pencen. Semayang di rumah pun Allah Ta'ala dengan rahmat dia akan beri pahala seperti pahala berjemaah di surau dan juga masjid. Itu pun ada huraian panjang lebar, tafsiran kepada surah Wat-Tin. Rasa cukup untuk pagi ni. InsyaAllah kita sambung pagi besok. Ada juga banyak perbincangan yang boleh kita bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.